Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian. Pada hari ini tajuk perkongsian untuk kita renungkan yaitu Keluaran bab 20 ayat 13. Jangan membunuh. Pada hari ini 9 Ogos tahun 2023, saudara-saudari sekalian, prinsip hukum ini ialah Tuhan menciptakan manusia kehidupan dan menjadikannya suci. Apakah maksud hukum ini yaitu jangan membunuh? Hukum ini menjelaskan bahawa pembunuhan adalah perbuatan yang menyalahi undang-undang manusia. Biasanya ianya dirancangkan dalam bahasa Ibrani, yaitu ejaannya saya ingin mengejar untuk kita lah, RATSACH. Ya, begitulah ejaannya. Anda boleh belajar sendiri bahasa Ibrani ini. Selalu diterjemahkan sebagai pembunuhan. Ayat ini digunakan untuk membezakan bentuk-bentuk pembunuhan lain seperti kematian akibat kemalangan, peperangan, mempertahankan diri, hukuman mati, dan membunuh binatang. Tuhan menciptakan manusia mengikut gambarannya, rupanya sendiri. Mencabut nyawa seseorang atau membunuh seseorang dengan tangan sendiri adalah bermaksud merosakkan, memusnahkan imej Tuhan. Alkitab ada menyebut akan hal ini, yaitu jangan membunuh. Selepas air bah, Tuhan mengarahkan Noh dan generasi yang mengikuti Noh bahawa kematian adalah hukuman yang ditetapkan untuk pembunuh. Manusia diciptakan seperti Allah. Oleh itu, sesiapa yang membunuh manusia akan dibunuh oleh manusia juga. Kejadian bab 9 ayat 6, Kejadian bab 4 ayat 8, bab 35 ayat 25, dan Keluaran bab 2 ayat 11, 2 Samuel bab 3 ayat 27, bab 11 ayat 14 hingga ayat 15, dan bab 13 ayat 28. Begitu juga dengan Kisah Rasul-Rasul bab 9 ayat 1.
ada menyatakan orang seperti Kain, Simeon, Lewi, Musa, Yoab, Raja Daud, Absalom, dan Rasul Paulus adalah orang yang disebut bersalah kerana mereka ini, nama yang saya sebutkan tadi, didapati melakukan pembunuhan. Amsal bab 6 ayat 17 berkata, ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan dan tidak dapat dibiarkannya. Tangan yang membunuh orang yang tidak bersalah. Rasul Paulus menggesa. Dulu dia juga adalah seorang yang pembunuh. Rasul Paulus menggesa orang percaya di Roma untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Dia berkata secara pribadi bahawa hal membalas dendam hanya Tuhan sahaja yang boleh melakukannya. Roma bab 12 ayat 18 hingga ayat ke-19. Dengan sedaya upaya, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku, jangan sekali-kali balas dendam. Biarlah Allah yang membalas dendam. Di dalam Alkitab tertulis, aku akan membalas kejahatan mereka, aku akan menghukum mereka, firman Tuhan. Rasul Yohanes menulis bahawa sesiapa membenci saudaranya, dia membunuh. Kamu tahu bahawa seseorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Dengan jalan ini kita mengetahui cara mengasihi orang lain. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Oleh itu kita harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Yohanes bab 3, 1 Yohanes bab 3 ayat 15 hingga ayat ke-16. Yesus juga mengajarkan tentang hal pembunuhan. Ketika khotbah di atas bukit, Yesus berkata begini, kamu sudah mendengar yang diajarkan oleh nenek moyang kita, jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh orang akan diadili. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan diadili, dan sesiapa yang memaki saudaranya akan dibawa ke hadapan majlis agama, dan sesiapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. Anda boleh lihat dalam Injil Matius bab 5 ayat 21 sehingga ayat ke-22. Jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian, Yesus berkata lagi dalam bab yang sama, ayat 38 sehingga ayat 39. Kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, jangan balas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepada kamu. Sebaliknya, jika seseorang menampar pipi kananmu untuk menghina kamu, biarlah dia menampar pipi kirimu juga. Dalam hal membunuh, kita lihat apakah respon Yesus ketika pemimpin mengancam untuk melemparkan batu untuk membunuh wanita yang ditangkap basah ketika berzina. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 7 menulis, mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Oleh itu, Yesus meluruskan badannya dan berkata kepada mereka, sesiapa di kalangan kamu yang tidak berdosa, boleh melemparkan batu pertama untuk merejam dia. Saudara-saudari sekalian, walaupun peperangan, mempertahankan diri dan hukuman mati tidak dilarang dalam perintah ini, Tuhan menghargai hidup dan mahu umatnya memelihara nyawa orang lain dan mengasihi jiran, bahkan musuh seperti mengasihi diri sendiri, dan tidak berusaha untuk membalas dendam ataupun membunuh. Jelas, Yesus menjelaskan bahawa membenci antara satu sama lain, itulah sebenarnya punca utama pembunuhan. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 21 sehingga ayat ke-22. Membenci adalah dilarang dalam hukum ini. Seperti pelanggaran terhadap semua perintah lain, membunuh datang dari hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian, persoalan dan renungan pada pagi ini dengan di bawah tajuk jangan membunuh. Yang pertama, Tuhan sangat menghargai nyawa manusia kerana manusia adalah ciptaannya yang dikasihinya dan menilai baginya. Bagaimana pula dengan sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah respon dan perasaan anda apabila mendengar kes-kes pembunuhan yang terjadi di dalam negara kita maupun di luar negara kita, di surat khabar, di berita dan di media sosial? Dan soalan ketiga untuk kita renungkan, apa yang boleh orang Kristian dan kita lakukan agar kita mencari teladan dalam hal mengasihi sesama?
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan syurga, firman-Mu jelas mengajar kami untuk saling mengasihi, bahkan mengampuni musuh orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengajar kami agar kami tidak membunuh. Biarlah pikiran kami tidak merancang pembunuhan, hati kami tidak merancang pembunuhan Tuhan. Kerana apa yang lahir dari hati dan pikiran itu juga adalah berdosa, walaupun kami tidak membunuh secara fisikal. Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi ini sentiasa mengajar kami erti nilai nyawa manusia, kanak-kanak, dewasa, tanpa mengira jantina, bangsa, warna kulit, bahkan agama sekalipun. Kerana kami semua ini adalah image Tuhan, ciptaan Tuhan, dan Tuhan mengasihi kami, dan kami juga mengasihi semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.